rujukan majlis dengan sukacita yang mempersilakan Yang Berusaha Tuan Muhammad Sufian bin Sulaiman, Pengarah Usaha Seri Rahmanuddin Syah Berhad untuk menyampaikan sambutan dua kata. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya duduk dalam keadaan nervous. Ini adalah pertama kali dalam sejarah yang kita pernah buat pembukaan dan diiringi oleh maulid dan dijemput oleh Dr. Azhar Osman, mentor kesayangan saya yang banyak mengajar saya erti macam mana nak capai kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. So, saya juga nak berterima kasih kepada ayah saya. Ini ayah kandung saya, Sulaiman. Dan saya nak berterima kasih kepada ibu saya, Umi. Semoga halalkan susu dan segala makan minum yang pernah diberi pada saya. Dan saya nak ucapkan terima kasih. Kalau tak kerana dia, saya tak ada dalam dunia ni dan saya tak capai ataupun Sabela tak capai apa yang Sabela capai sekarang. Dan bapa mertua saya juga, bapa Siti. Dan saya nak berterima kasih juga kepada Siti. Dan mungkin saya bagi pihak Siti juga untuk berterima kasih kepada semua tim Sabela yang bersama-sama dengan Sabela selama 3 tahun kita berjuang. Ada yang letih, ada yang tak tidur, bekerja. Terima kasih kepada tim Sabela. Tanpa tim Sabela tak capailah Sabela apa yang Sabela capai sekarang. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan Titan saya yang banyak support, bagi tunjuk ajar juga. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada tim Rishwork yang banyak support kami dalam Titan, dalam circle Titan banyak support. Antara yang banyak support adalah mentor saya, Dr. Azizan. Dia banyak tegur saya. Kalau saya tak berguru, mungkin saya tak capai, mungkin saya banyak langgar dinding. Sebab kalau ikut pada story saya bermula daripada sebiji mesin jahit. Kalau tahu cerita story, boleh saya story sikit tentang Sabela? Sikit je ini. Lihat, banyak pun tak apa. Takut semua orang dah lapar nak makan. Okey, lepas ya. Okey. So story dia bermula daripada rumah. Siti dia hanya bermula dengan sebiji mesin jahit kalau nak tahu. Dan Siti mula-mula dia bermula tu sebab dia nak bantu saya untuk tambah income dia dekat rumah. So daripada situ dia kata dia niat kalau Allah bantu aku hari ni, maka aku akan bantu lagi orang lain yang susah macam aku sekarang. Itu niat dia yang pertama. Dan daripada niat tu berubah menjadi datangnya rezeki yang melimpah, kita tak tanpa kita sedar. Dan datangnya juga masa tu saya dan Siti dah kenal Dr. Azizan dah lama sebenarnya. Semua kita tengok melalui YouTube dan video-video yang Dr. Azizan buat, dan kita banyak belajar daripada situ. Dan masa tu kita start buat bisnes. Dulu bukan ada Sabela, kita buat banyak bisnes, jual sabun, macam-macam kita jual. Sabun lah. Tapi tak jadi, semua tak jadi. Sebab kita tak ada coach ataupun mentor, kita tak ada ilmu. Dan kalau nak berjaya ni, apa yang paling penting adalah kita kena ada ilmu. Dan bila ada ilmu, kita juga kena ada mentor yang guide ilmu tu. So itu yang kita dapat pada mula starting untuk kita bina bisnes Sabela. Sabela ni adalah hasil buatan dia buatan Rishwork lah. Hasil Rishwork macam buatan daripada Rishwork. Kalau brand ada buatan Malaysia. So kita ada brand Rishwork. So terima kasih kepada Rishwork. Dan sambung pada story tadi, Siti pernah juga menjahit
sebab dia struggle sangat-sangat, dia nak juga paling kurang pun bantu saya senang, dan dia pun tak nak susah. Kesusahan saya dulu adalah sampai saya tak ada duit nak beli susu untuk anak. Memang saya tak cerita kepada orang story ni sebab saya tak nak susahkan orang lain. Apa yang saya buat adalah saya nak bantu, saya akan cari jalan, ataupun Siti akan cari jalan. Kepayahan saya tak mampu nak beli susu tepung anak, sehingga kan saya guna susu bekas manis tu untuk jadikan susu untuk anak saya tidur. Dan masa tu memang kita tak ada duit, dan daripada situlah Siti kata dia nak bantu, dia nak buat, dia cuba menjahit sehingga kadang-kadang sampai dia jahit 100 helai sehari seorang dia, sampai bengkak tangan jari dia bengkak. Saya ingat masa tu jari dia bengkak. Bengkak sampai sakit tangan dia, tak boleh, dia macam kena, macam tak boleh bergerak jari dia. Tapi dia usaha juga untuk siapkan baju tu bagi customer pakai, dan alhamdulillah daripada asbab tu, dan akhirnya makin lama makin banyak order daripada tu, dan sebab kita bermentor, cari ilmu dan upgrade, dan alhamdulillah daripada satu mesin jahit kita pindah kepada sebuah kedai corner load, kita sewa dan kita tambah mesin jahit, tambah pekerja. Daripada situ, daripada seorang kita tambah jadi 2, dan adik saya masa tu, terima kasih kepada adik saya, dia ada dekat sini, dia juga membantu saya masa tu. Dan ada juga adik-adik saya masa tu yang membantu saya. Sampai sekarang dia masih membantu saya, dia ada dalam department Sabela, dan daripada sebiji mesin jahit sehingga kita ada 30 lebih mesin jahit. Dan kita grow company daripada department kepada department. Dulu kita ada banyak department juga, cuma pada tahun 2017 dulu ada department, tapi department tu diisi oleh Siti. Semua department tu adalah namanya Siti. Sekian adalah ada juga. So department ni kita 2 orang je yang handle, walaupun ada banyak department. Dialah yang menjahit, dialah yang tulis borang, dialah yang potong kain, dialah yang delivery, dialah yang buat advertising untuk marketing. So, bersalin pun dia. Okay, so itulah story dia. Bukan apa yang you nampak sekarang, Sabela maju berjaya ni bukan sebab dia main spin cepat kaya, tak. Dia bermula daripada kepayahan kita dulu. Orang yang tak nampak kepayahan kita kat belakang, orang yang nampak adalah kat depan kita ni adalah gap. Kita dah menang masa tu. Yang tak nampak ni masa kita struggle, sangat-sangat susah untuk jadi apa yang kita jadi sekarang. Dan saya nak berterima kasih kepada semua yang support saya. Saya tahu hadirin semua adalah kenalan saya. Saya nak berterima kasih kepada semua hadirin yang hadir. Dan akhirnya kita dapat bina empire ni. Kita dapat bina seramai lebih daripada 100 orang staff. Dan kita, apa yang ada sekarang ni adalah kejayaan yang besar bagi saya. Dan tak ada apa yang lagi besar selain dapat menggembirakan orang-orang yang kita sayang seperti ayah saya, seperti mentor saya juga. Terima kasih, Dok. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Okey, Kidang ni pada mulanya, pada planning asal je kita nak pindah, kita nak stay guna cara lama. Masa dulu kita hanya guna short lock. Maksudnya bila kita sewa short lock, kita nak sewa short lock sebelah. Bila nak sewa sebelah, nak sewa sebelah lagi. So benda tu tak habis. Asyik nak tambah dan tambah, akhirnya kita macam dah habis dah. Lock tu semua yang kita punya. Dah penuh dah satu direct bangunan tu. So kita kata, kita terpaksa masuk premium untuk dekat lagi dengan door tu. Tahun kedua title, dan kita apply untuk masuk premium untuk tahu apakah next step yang saya kena buat, yang nak dapat clarity. Walaupun benda tu boleh tanya, tapi kita nak cepat. Nak terus, okey betul ke? Sebab benda berlaku dengan pantas.
growing berlaku dengan pantas. Sabella naik daripada 1 juta kepada 24 juta dalam masa 3 tahun. Dia sangat cepat. Dan that's why saya apply untuk jadi premier. Dan akhirnya saya dapat bercakap dengan Dok, berbincang macam meeting. Dok adalah advisor saya. Dan Dok bagi suggestion untuk saya pindah kilang yang besar, dan dia suruh saya survey seluruh rumah kilang yang better lah. So saya survey, saya cari 10 kilang. Propose kat Dok kata tak suka, tak bagus, salah. Lepas tu propose lagi, Dok kata mungkin boleh cari yang lebih better. So bila saya propose, Dok kata yang ni okey. Tapi adakah awak pasti untuk awak ambil benda tu? Ready tak untuk net? So bila saya kira balik engine number yang Dok suruh kira apa semua dengan 100 juta yang saya kata, saya tak boleh ambil yang medium ataupun takkan nak pindah kilang tiap-tiap hari. Sebab apa skala yang ada tu adalah saya mampu mungkin bertahan 1 tahun ke 2 tahun. Dok dah nampak 10 tahun ataupun lebih daripada tu. So saya bincang lagi. Ini tahan 5 tahun. 5 tahun tak? Betul tak? Betul. Kalau ikut kiraan forecast kita pada 10 tahun yang 2028 ni, dia lebih. Betul. Saya bila tengok margin number, benda tu tak mustahil, insya-Allah. Sebab bila dah banyak sangat kapasiti, kita nak ada wang yang sangat besar untuk kita lebih cepatlah growing. Kita tak nak pindah hari ni, esok nak pindah pula. Kita tak nak. Kita nak at least 5 tahun, and then kita akan break, kita akan 5 tahun lagi. So itu yang saya belajar dengan Dok. Semua benda dia akan aturkan. Dok akan macam okey, tak boleh ni. Dia macam susun. So saya bersyukur sangat yang saya propose balik untuk saya minta kilang ni. Sebenarnya Dok bagi 2 suggestion. Sebenarnya Dok nak suruh saya fikir. So, kalau lah hari tu saya tak fikir, saya macam ambil je keputusan, okey saya ambil kilang yang kecil tu. Okey, saya tak ada apa yang saya ada sekarang. Dan mungkin saya nak kena pindah lagi. Sebab bila saya pindah ke kilang ni, bila saya masuk je stok, saya nampak tak cukup. Ini yang ada suku bahagian daripada total sales sebulan, suku bahagian. So maksudnya kita nak cover lebih daripada tu lagi lah. So nak kena ada ruang yang sangat besar. Sebab proses operation tu dia macam circulation, dia sangat cepat. Sebab delivery nak benda cepat. Orang nak order hari ni terus sampai esok, ataupun order masa ni semalam lagi dah sampai, maksudnya. So betul, environment kerja bagi pekerja selesa, dia tak stres. Dia tak adalah belaga punggung macam yang dulu pakai cukup. Masa dulu short load sangat sempit dan sangat compact. Kita macam push, kita macam gunakan. Memang betul, permulaan memang betul macam tu. Kita kena guna sehabis baik yang kita ada. Tapi bila kita dah ada cash cow ataupun kita dah ada kapasiti yang kita mampu, kita boleh at least kita laburkan kita punya modal untuk pada bisnes kita untuk kita expand. So itu yang saya ambil. Dan awak dah guna duit bank belum? Belum guna duit bank. Kita tak ada apa-apa pinjaman bank. Ini semua adalah daripada cash cow yang saya nak buat. Dan sebenarnya yang semua ni adalah hanya duit sales sebulan je. Kita guna duit sales sebulan je. Kita tak pakai ke duit yang kita simpan. So duit simpan tu simpan lah. Duit yang ada tu, yang sale tu, kita gunakan untuk kapasiti kilang tu. Sebab kita boleh nampak expenses, duit turun hari-hari, naik, turun. So dan bila saya pindah ni, saya nampak lah kilang ni mungkin macam Dok kata lah, 5 tahun kita dah kena cari kilang yang terdekat ni untuk kita letak stok sahaja. Mungkin sini operation, macam saya tengok macam Amazon, macam DHL, saya tengok kilang dia sangat maju. Dia pakai robot untuk delivery semua benda kepada customer.
So saya visualize, macam tak kata kita kena visual lah, kita kena think out of the box. Kita kena fikir luas untuk kita dapatlah impian yang kita nak tu. Kalau kita nak capai besar, kita kena berimpian besar. So itu yang saya belajar. Dan alhamdulillah saya dapat sewa kilang yang seluas 30,000 kaki persegi dengan office 3 tingkat. Dekat atas ada rooftop. InsyaAllah dia sebenarnya boleh buat helipad. Kalau tak beli helipad yang pakai helikopter ni, boleh landing ke atas lah. So kereta terbang. Dengan keluasan tanah seluas 1 ekar, kita ada banyak parking. So alhamdulillah saya bersyukur sangat. Terima kasih dah. Itu saya berterima. Okey, saya akan ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Sophian bin Sulaiman atas ucapan itu tadi. Besar langit di tepi busut, di atas papan batang jerami. Besar hajat kami menjemput, tiba masanya bicara berasmi. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Dr. Haji Azizah Osman untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis persyukuran perasmian Wisma Sabela. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Sebab tuan rumah duduk, yang dijemput kena duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Sophian dan Siti. InsyaAllah Haji Sophian Hujah Siti atas undangan hari ini dan atas bersetuju mengikut tarikh saya. Sebab dia ada tarikh lain. Yang tarikh dia tak kena dengan tarikh saya. Dia tak tanya saya ikut tarikh saya, tak boleh. Tapi dia kata tak, nak ikut tarikh saya. Beratlah bila dia minta ikut tarikh saya, berat. Sebab saya terpaksa, tak ada pilihan. Itu saya kata guru saya Habib Alwi pesan bila nak masuk rumah baru, bangunan baru, hari terbagus saya kata hari Rabu. Itu guru saya lah, itu guru masing-masing. Saya ada guru saya besar macam itu. So, saya sebagai nasihat bagi di hari Rabu. Kebetulan hari ini hari cuti. 1 bulan 1, 2020. Saya rasa di hari yang sangat bagus. Berkah insyaAllah untuk kita mulakan sesuatu. Dan nak berkah lagi saya sebut buat majlis maulid. Berkah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keberkatan sebenarnya. Ramai orang boleh menyanjung baju kurung. Berapa orang boleh buat 24 juta? Dan daripada Hasnudi boleh buat 21-22 juta pun baju kurung. Sebab kita boleh bayangkan baju kurung sebenarnya mampu untuk capai, boleh bantu ramai orang, boleh sediakan pekerjaan untuk orang lain, you know. Dan kunci besar dia bukan pasal baju kurung tu. Alah yang menonton ni, yang kat luar ni semua tengok, wah aku pun nak menaiki baju kurung, kau jahit lah sampai meninggal. Sebab kunci dia bukan pada tu. Kunci dia apa yang disebut oleh Sophian tadi. You know, saya nampak keikhlasan dan kesungguhan. Itu pertama. Ikhlas dan sungguhnya. Isteri dia nak bantu suami dia. Bukan dia fikir nak beli Chanel dulu. Oops. Untuk diri dia, suami dia dulu. You know, mungkin sebab itulah keberkatan tu datang. Sebab dia mendahulukan suami dia. Mungkin itu sebab kenapa Allah buka jalan untuk dia. You know, kesungguhan dia. Dan sepanjang saya guide mereka dah 3 tahun. 3 tahun secara dekat as premier especially. Wow. Saya kan kalau orang tanya saya atau orang tak tanya sekalipun, saya dalam otak saya akan macam patut Allah bagi kat dia. Saya ada jawapan tu. Kalau orang tak bagi, patut Allah belum bagi kat dia. Jadi nak tahu apa pun yang patut tu, susah jawab. Saya tahulah, saya simpan sendiri. Cerita dok. Nak sikit dok. Kan? Simpan sendiri. Antaranya adalah semua orang boleh ada mentor. Semua orang boleh ada guru yang sama. Lagi tu kalau guru dia lain lah, susahlah, tak sama apa yang kita ajar. Tapi kalau guru dia sama sekalipun, kadang of course Allah bagi cepat dengan lambat. Of course. Tetapi benda yang paling bottom line kegigihan tu. Kegigihan mereka ni nak capai sesuatu tu sangat dahsyat kegigihan dia. Macam mana cerita gigih ni? Ada orang buat 10, dia orang mungkin buat 100. Maksudnya dia buat tu lebih beyond apa yang kita cakap.
Maksudnya dia buat lebih. Kita cakap tu tapi dia buat lebih lagi. Saya bagi contoh sampai hari ini mereka adalah konsisten hantar report setiap minggu. Walaupun dah buat 24 juta. Kau buat 2 juta je tu. Dah lupa hantar report. Tiba-tiba semua orang ingat balik hantar report belum. Tak, ni bagi contoh konsisten tu. Konsisten tanya, minta pandangan. Sebelum premier lagi, bukan sekarang. Before premier lagi, dia akan, kalau dia ada benda dalam report dekat Facebook group kita, dia akan tag. Saya ada soalan ni. Cuma dia nak pantas sikit, dia reply untuk premier dan dia nak dapat access tu. Anytime dia boleh tanya saya. And then, sebab dia punya kegigihan tu. Benda yang paling daripada semua ni lah, kalau tanya saya, banyak lah mungkin faktor rahsia saya nampak kunci dia. Tapi saya fikir lah kan, kalau fikir-fikir tanya saya, dia dengar cakap tu sangat dahsyat. Dia punya dengar cakap tu. Bila saya kata, jangan, dia tak buat. Ada orang cakap jangan buat, dia buat juga. Tapi tak, dia follow je. Dan banyak kali yang saya bagi nasihat, mungkin benda tu yang macam, aku nak buat benda ni, tapi dia suruh benda lain. Mungkin ada argument tu, tapi dia orang ada satu benda yang, saya tahulah, ada benda yang saya tak boleh cakap apa yang dia buat, yang dia dengar. A bit personal, tapi saya tahu, dia kata simpan, buat, jangan buat ni. Tunggu, belum masa dia follow. Jadi saya fikir, umpama kita nak naik gunung kan, saya ada suruh contoh naik gunung. Saya ni tukang bawa naik tu gunung, kau tak pernah naik. Kalau you tak nak dengar cakap, you akan sesat. Tapi dia tak, dia tahu dia tak pernah naik gunung ni, ikut je lah. Itu yang susah sangat. Tapi tak, mendengar cakap ni susah sebenarnya. Sebab tu iblis dibuang daripada syurga. Sebab tak nak dia cakap. Kan? Tak nak sujud. Kan? Illa iblis. Kan? Illa iblis. Sebenarnya yang sujud, semua sujud. Kecuali iblis. Jadi, dalam berilmu, saya nampak benda yang berkah pada mereka adalah adab. Adab tu. Adab berilmu. Dihargai ilmu tu. Jadi kalau ada Allah bagi ni, bukan sekat-sekat pada saya power tak. Dia can be anybody. Guru saya pun ada masalah juga. Tapi bila saya lihat, kita beradab walaupun dia masalah pun, kita hormati dia sebagai menyampaikan ilmu, kita sendiri dapat balik tau. Entahlah nak explain macam mana. Tapi Kak Barokah Alif Tahanu ni mahal. Keberkatan, adab kita dengan mak ayah, adab kita dengan guru, adab kita suami isteri suami. Susah tu adab isteri dengan suami ni. Itu juga kunci keberkatan tu. Anak-anak dengan parents, kita jumpa keberkatan. Bukanlah kata dah jumpa keberkatan tak buat apa-apa, tapi kita buat tu lebih mudahlah perjalanan tu. Allah pelihara kita daripada yang tak baik, Allah bagi kita yang baik. Jadi kalau saya tanya saya, apakah doa-doa? Bila saya tengok dia keberkatan, dan sentiasa saya doa, saya belajar over the years. Doa paling banyak yang boleh doa saya minta adalah keberkatan. Keberkatan buat anak didik saya, keberkatan untuk titanium circle saya, keberkatan untuk premium saya, keberkatan untuk supaya team saya, circle saya, keberkatan untuk Wishworks, keberkatan untuk hidup keluarga semua. Ibu bapa saya. Sebab saya fikir keberkatanlah ni kenapa alam ni diwujudkan. Berkah kepada Rasulullah SAW. Dan sebab keberkatan dia itulah kita dapat sedikit limpahan keberkatan tu. Carilah keberkatan dalam kehidupan. Dan saya kita akan dapat kasih sayang dia. Bila dapat kasih sayang Allah dan Rasulullah SAW, saya fikir dunia ni jadi nothing lah. Sebab you dapat perhatian raja segala raja, pemilik segala pemilik. Dunia become nothing. Kan? Pagi tadi kita ada live, kita cerita pasal sujud tahajud. You sujud pada yang maha menguasai segala alam. Kan? You muliakan yang paling mulia, dia akan muliakan you. So, it's like life is so unique. Kunci dia tak banyak, 1-2 je. Tapi kalau nak buat tu susah. Nak rendahkan diri buat tu susah. But mudah-mudahan Allah jadikan you, Sufian dan juga Siti dan seluruh sahabat konsisten. Jaga niat. Benda yang susah niat. Dia buat 1 juta dengan 24 juta, beza nanti dia lari dia niat. 24 juta jadi 100 nanti niat. Kita lupa. Nanti sampai satu point kan, duit masuk macam tiba-tiba kita jadi iblis lah, macam Tuhan. Oh, duit masuk je. Tak jaga solat, masuk duit. Tak puasa, masuk duit. Lupa diri, masuk duit. Itu dah bahaya. Dia dah jadi kes yang berbeza.
yang dipanggil sebagai istidraj. Ya, Allah bagi, tapi Allah bagi dalam keadaan yang sekarang dia nak tengok kau ni kufur nikmat pula. That's why kita kena sentiasa ada orang yang tendang kepala kita. Ibarat dia orang tegur lah. Ada orang. Saya ingat masa Dok tegur itu, Sabila ada ditimpa. Saya malu nak cerita benda ni, tapi saya cerita juga yang Sabila ditimpa, office Sabila kena pecah masuk, dan dalam 2 bulan berturut-turut tu dia macam ada ujian yang sangat bertubi-tubi dengan kematian Atuk, pada Atuk Siti. Saya tak dapat melawat dia nak jumpa sangat saya masa tu. Berlaku benda tu, lepas tu pecah masuk. Banyak benda lah yang berlaku masa bulan tu. Tak silap saya September, Oktober. Tu saya bagi tahu Dok. Dan Dok cakap, sebenarnya saya kena lebih bersedekah. Saya cakap, Dok, saya dah bersedekah. Lepas tu dia cakap, kita bersedekah mungkin tak cukup. Allah bagi lebih, tapi kita bagi sama macam biasa kita bagi. Ibarat kalau kita dapat 1 juta sale, kita bagi konsisten, contoh RM1,000 contoh. And then dah naik 5 juta, bagi 1,000 juga. Lagi teruk lupa pula. Lagi teruk tak sedekah. So itu yang saya miss, Dok tegur. So kalau lah tak ada orang tegur masa tu, mungkin saya dah banyak ujian dan saya dah mungkin dah lingkup lah dengan stres dengan order yang banyaknya masa tu. Nasib baiklah ada mentor yang tegur saya dan akhirnya saya buat keputusan. Dok yang suggest, bukan saya bagi, okay, Dok bagi jumpa dia, bercakap dengan dia untuk ni. Maksudnya tempat yang kita nak sedekah tu pun Dok suggestkan. So bila saya bagi je, Allah tambah berganda lagi. Lepas pada kejadian tu, daripada kita. Dan cerita ni bukan pasal, saya rasa bukan pasal kita nak kata, oh cerita kau bagi tu nak tunjuk. Tidak. Inilah poin kadang-kadang saya kata, kenapa kita nak bercakap pasal benda ni. Niat kita adalah supaya lebih ramai orang yang faham setiap apa yang Allah bagi, sebenarnya dia bagi kita tu sebab dia nak macam mesej dia dalam kau nak tengok kau ni bagi tak pada orang lain. Kalau kita bagi, tambah dia, kita bagi lagi, dia tambah, dia bagi lagi. Dan dia akan cakap, bagus dia ni, aku nak bagi lagi banyak lah. Kadang-kadang kita jadi lupa. Bila Allah bagi banyak tu, kita jadi lupa. Kita tak sedar tau. Dia sekejap je. Kita rasa tak sedar dan kita akan lupa. Kita akan jadi macam rutin, macam habit kita. Lupa tu adalah habit kita. So, kalau ada orang tegur kita ingat dan kita akan buat menjadi habit kita, bersedekah, berganda-ganda. InsyaAllah. Betul? So, dalam bisnes, kita selalu letak dalam balance sheet, profit and loss. Paling top apa kat atas? Kolom paling atas, siapa tahu? Macam tak pernah tengok je. Dalam profit and loss, siapa top atas? S dia apa? Sales kan? Dalam carta hidup kita, S paling atas adalah anything yang berkaitan dengan S yang saya selalu ajar. Sujud, selawat, sedekah, sucikan diri, istighfar. You know, ini S tu. Dalam bisnes, S tu adalah sales. Dalam hidup kita, itu ranking nombor 1. Kita mesti always fikir, aku nak duit banyak untuk apa? Berapa banyak aku nak tambah sedekah tu? Ataupun zakat dah memang wajib, yang sedekah ni lebih. You know? Dan saya rasa, kalaulah saya boleh cerita daripada 700 orang Titan yang saya pernah coach for the past many years, antara yang berjaya dengan tidak atau yang konsisten dengan tidak, kalau nak tahu rahsia belakang dia, saya cakap, you sedekah. Saya beri contoh Haji Oli. Haji Oli dekat belakang saya. Minta maaf tu. Mengongi Haji Oli. Haji Oli orang baik. Haji Oli orang baik. Dia ada support anak yatim, sekolah, madrasah apa semua. Tapi bila dia datang kelas saya, alhamdulillah. Saya tak tahu lah dia dapat kita dapat poin, tapi saya perhatikan. Dia perbaiki niat dia dalam bisnes dia. Dia perbaiki niat dia untuk give back. Dia perbaiki niat dia nak support bisnes tu untuk bantu stokis dia. Dia perbaiki keikhlasan dalam perniagaan tu untuk bukan hanya nak buat duit untuk dia, tapi nak give back more. Eventually Allah bagi dia dengan cepat. Naik berapa belas juta. You know? Tak nak ceritanya, bila follow that rules, plus you dah ada mentor guide, ada orang yang guide you, everything akan start click dengan baik. Ya, tapi kalau tak ada, you akan stuck. That's why saya ni ucapan berasmian ni.
Kelas baru. Dan ini perasmian ni. Tapi saya kata tak ada ertinya perasmian ni kalau kita tak faham benda belakang dia. Kunci besar dalam hidup, dalam bisnes. Kita mau cakap perasmian tu tak berguna kalau kita tak faham prinsip ni. Tak adalah perasmian tu kalau tak ada merasmikan hidup kita jadi tukang sedekah. Hidup ni jadi tukang sedekah. Jadi manusia yang bermanfaat ni maksudnya kita jadi tukang yang memberi. Kita jadi messenger, bukan messenger Nabi. Kita menjadi penyampai. Barulah kita ni bermanfaat. Barulah melalui kita Allah akan tunjukkan kekuasaan-kekuasaan dia. Apa yang berlaku pada Sabila ni ada hazam min fadli Rabbi, ni adalah atas kemurahan Allah. Dia nak tunjukkan kekuasaan dia. Kalau aku nak ubah orang ni daripada jahit satu pesen jahit, tangan bengkak, Siti yang bengkak. Sofian tak bengkak aku ni. Tangan Siti yang bengkak, tangan Sofian tak bengkak. Bengkakkan Siti je ada. Dua. Tapi bila Allah nak ubah, sekejapan dia ubah. Bila orang tu nak ubah nasib dia, Allah ubah nasib orang tu lagi cepat. Tapi kalau dia tak nak ubah, kan ada ayat tu Tuhan takkan ubah nasib satu kaum sehingga tahu kaum tu ubah apa yang ada pada dia. Kalau dia sendiri tak nak ubah, Allah takkan ubah. Saya belajar, Allah ni sangat pantas. Maksudnya ibadat umpama, kita berjalan kepada dia, dia berlari kepada kita. Tu saya ada ayat tu. Allah tu mengikut sangkaan hamba dia. Ya? Bila kita berjalan kepada dia, dia berlari kepada kita. Dia ada penuh hadis. Aku bukan ahli hadis. Kita kena tanya dengan PU ada, imam ada, macam-macam ada. Okay? 18 kali tak faham, yang ke-19 kita mesti faham. You know? Masya Allah orang dia. Luar biasa. Hopefully Allah bagi kita faham. Jangan tunggu 19, lambat sangat. Mudah-mudahan Allah berkati kita, tambahkan kita jadi orang yang lebih banyak minta keampunan daripada dia. Allah jadikan kita orang yang sentiasa mencari rahmat kasih sayang Allah dan Rasul. Buat apa saja, bisnes ke, bekerja ke, hidup ke, mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dapat bawa apa yang kita bawa dunia ni, jambatan ni, kepada mudah-mudahan kepada amalan kita ataupun apa yang kita bawa ni untuk bekalan kita. Bekal kita ni tak banyak sebenarnya, tuan-tuan. Nak pakai banyak nanti, nak payment banyak masuk kat sana, payment banyak. Tapi kredit tak cukup. Itu yang berat tu. Dah kredit tak cukup. Kerja kutuk orang, maki orang. Yang kredit kita kena bagi ke orang pula tu. Kan? Dosa orang tu kita kena angkat. Dah berat. Jadi hidup ni kurangkan sibuk hal orang. Banyakkan berbagi diri sendiri, insyaAllah. Dan mudah-mudahan saya ucapkan tahniah kepada Sabila, Siti, seluruh keluarga Sofian, ada staff, tahniah juga sangat muzik. Dan kita nak tengok mereka capai 100 juta yang pertama, insyaAllah segera. Dan dapat bantu bagi ramai orang. Terima kasih banyak. Tahniah lagi sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.